Assalamualaikum yang dihormati barisan ahli panel dan para peserta yang hadir pada malam ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi ruang dan peluang untuk membahaskan satu tajuk yang menarik pada malam ini, iaitu langkah-langkah terbaik untuk mengatasi isu LGBT. Sebelum kita meneruskan perbincangan ini, saya ingin memperkenalkan panel yang sanggup bersama-sama kita pada malam ini, iaitu dari pihak pencadang Encik Hamizul, Cik Radiah, Cik Farah dan Cik Hanisa, dan dari pihak pembangkang Encik Azizul, Cik Ana, Cik Ain dan Cik Adila. Tanpa membuang masa, saya ingin bertanyakan kepada panel satu dari pihak pencadang, apakah pandangan anda tentang isu ini? Terima kasih saudari moderator. Baik, di Malaysia kebanyakan agama menolak keras mengenai kumpulan LGBT ini kerana ianya telah songsang daripada fitrah manusia. Meskipun begitu, golongan LGBT melalui gerakan sosial yang bergerak atas nama persatuan hari ini dilihat tidak putus asa, malah gairah menjalankan pelbagai kempen bagi LGBT baik di dalam maupun di luar negara, yang kebanyakannya adalah gerakan yang berjuang di atas nama hak kebebasan manusia. Jadi kami di pihak pencadang memikirkan alternatif terbaik untuk membendung gejala ini dengan cara menyantuni golongan itu secara berhemah. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita kena keluarkan mereka terlebih dahulu daripada industri itu, dan tidak akan berlaku sehinggalah kita ada sikap lebih terbuka untuk bantu dan bimbing mereka, kerana perkara sebegini adalah lebih penting daripada masalah pakaian dan lain-lain. Bercakap mengenai hak sama rata sebagai warga negara, LGBT tidak boleh didiskriminasi dalam sebarang bentuk, termasuk di tempat kerja. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Seterusnya dijemput Encik Azizul dari pihak pembangkang untuk memberikan pandangan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator. Bertindak sebagai pembangkang pertama, kami berpendapat bahawa langkah yang terbaik untuk kita atasi isu LGBT ini adalah dengan melaksanakan penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat. Kita tidak nafikan di Malaysia terdapat beberapa undang-undang yang sedia ada, seperti Akta Kesalahan Jenayah Wilayah-Wilayah Persekutuan Seksyen 25 bagi kesalahan liwat dan juga Seksyen 26 bagi kesalahan musahakah. Pendapat kami ini disokong dengan kenyataan Timbalan Menteri di JPM Hal Ehwal Agama, di mana Ahmad Marzuki Syar'i menyatakan bahawa penaiktarafan NMA syariah sedia ada adalah perlu untuk kita atasi isu LGBT ini kerana pertama, ia dapat memberi kesedaran dan keinsafan, dan seterusnya, kedua, dapat memberi pengajaran kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Apakah kelebihan yang boleh diberikan oleh panel kedua dari pihak pencadang berkaitan langkah yang diberikan? Terima kasih kepada saudari moderator. Saya bersetuju dengan pendapat Encik Hamizul kerana dengan menyantuni golongan LGBT secara berhemah, sedikit sebanyak akan memberikan kesan kepada mereka untuk ke arah kebaikan. Ini kerana mereka akan berasa lebih selesa untuk berkongsi masalah yang dialami supaya dapat mencapai keputusan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, penggunaan bahasa dan intonasi yang lembut dan sopan dalam percakapan akan memberikan contoh yang terbaik kepada mereka. Namun, ada sesetengah pihak yang terus menjatuhkan mereka dan menggunakan kekerasan terhadap mereka. Perbuatan tersebut akan membuatkan mereka berasa tercabar dan tidak mahu menerima perubahan. Oleh itu, dengan adanya pendekatan ini, ianya mampu mendorong mereka untuk menghayati ajaran agama sekaligus membantu golongan ini daripada terus hanyut ke lembah maksiat dan terus kuat untuk melawan pandangan dan persepsi masyarakat. Terima kasih. Apakah pula kelebihan yang dapat dari langkah pihak pembangkang? Assalamualaikum, terima kasih kepada penulis majlis. Antara kelebihan menguatkuasakan undang-undang untuk mengatasi isu LGBT di negara kita ialah melalui pindaan Akta RUU 35 yang mampu mencegah isu LGBT. Hukuman perlu diperketatkan dan dilaksanakan bagi memberi pengajaran dan mampu menimbulkan penyesalan terhadap perkara mungkar. Selain itu, melalui penguatkuasaan undang-undang, kemuliaan Islam dapat dijaga dan diangkat, malah dapat memelihara sosial rakyat. Menangani isu LGBT tidak memadai hanya dengan dialog, walaupun dialog merupakan salah satu jalan dakwah. Tetapi kerajaan perlu menggunakan kuasa yang sedia ada untuk mencegah perkara mungkar seperti LGBT. Antara tanggungjawab utama sebuah pemerintahan yang baik ialah menguatkuasakan syariat dan membasmi kemaksiatan. Sekian, terima kasih. Adakah panel 3 dari pihak pencadang ingin mengkritik langkah pihak pembangkang?
Terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pendapat saya, pelaksanaan undang-undang tidak mampu menghalang golongan LGBT ini dari terus mengamalkan gaya hidup mereka kerana sekiranya mereka dikenakan tindakan undang-undang, mereka akan rasa lebih tercabar dan akan melakukan perkara yang lebih teruk. Selain itu, mereka akan menggunakan inisiatif untuk tidak mengambil peduli tentang hal ini kerana bagi mereka hanya perlu membayar wang jaminan untuk keluar dari penjara sekiranya mereka dikenakan hukuman penjara atau membayar saman yang dikenakan ke atas mereka. Oleh itu, kita perlu mendekati serta mendengar luahan dan memberi nasihat secara baik agar mereka sedar dan kembali ke jalan yang benar. Sekian, terima kasih. Apa pula kata panel ketiga dari pihak pembangkang? Terima kasih pihak moderator. Daripada pihak pencadang yang mengatakan bahawa menyantuni golongan LGBT secara berhemah adalah langkah yang terbaik untuk isu ini. Pada pandangan saya, langkah ini adalah kurang memberangsangkan. Hal ini kerana kebanyakan daripada mereka terdiri daripada umur yang sudah mencapai tahap yang matang dan mereka juga yang memilih jalan seperti ini. Bila dikatakan soal matang, pasti ada yang sukar untuk menerima nasihat. Pak kata pepatah, bagai mencurah air di daun keladi. Selain itu, pihak pencadang juga menyebutkan tentang berkongsi masalah sebagai satu caranya. Tetapi apa yang saya lihat, segelintir daripada mereka susah didekati dan hanya mahu orang seperti mereka menjadi rakan. Oleh itu, yakinkah 100% bahawa golongan ini akan mengikuti langkah yang dicadangkan? Terima kasih. Bolehkah panel 4 memberikan kesimpulan dari langkah yang diberikan oleh pihak pencadang? Terima kasih kepada saudari moderator. Kesimpulan yang dapat dirumuskan daripada pihak pencadang iaitu golongan ini tidak seharusnya dipandang rendah dan enteng kerana mereka juga manusia biasa yang mempunyai hati dan perasaan seperti kita. Tetapi mereka hanya menghadapi masalah dan tersilap langkah iaitu dengan terlibat di dalam golongan seperti ini. Hal ini dipandang serong oleh semua lapisan masyarakat kita di Malaysia. Oleh itu, sebagai golongan akademik, kita tidak boleh sewenang-wenangnya menolak golongan ini kerana golongan ini juga mempunyai keistimewaan mereka yang tersendiri. Islam juga seharusnya merukai masalah yang dihadapi oleh mereka dengan mengambil pendekatan yang lebih holistik, dengan mendekatkan diri dengan golongan seperti ini dan tidak melakukan kekerasan terhadap mereka. Jadi, langkah yang paling terbaik dan efektif untuk menangani isu LGBT ini ialah dengan menyantuni golongan LGBT ini secara berhemah. Sekian, terima kasih. Panel 4 dari pihak pembangkang, bolehkah anda memberikan kesimpulan daripada langkah yang dibincangkan? Baiklah saudari moderator. Jadi, apa yang dapat disimpulkan dari sudut pandang kami pada hari ini adalah pelaksanaan undang-undang yang lebih ketat adalah lebih efektif. Hal ini kerana undang-undang mampu untuk mengawal pergerakan golongan ini. Seperti yang kita tahu, lumrah manusia itu sendiri mudah untuk alfa jika sudah disogokkan dengan keindahan dan kebebasan dunia dan terkadang melampaui batas. Jadi, dengan pelaksanaan undang-undang yang lebih ketat adalah lebih produktif ke atas golongan ini untuk mengawal pergerakan mereka dari segi sosialisasi yang mempengaruhi, tindakan yang mencabar undang-undang dan kewibawaan para pemimpin, serta kesucian agama yang sememangnya menolak golongan ini. Selain itu, enakmen untuk menangani golongan LGBT ini sememangnya sudah ada, tapi dipandang enteng oleh sesetengah masyarakat. Dengan ini, saya tekankan sekali lagi, pelaksanaan undang-undang yang lebih ketat adalah penyelesaian terbaik untuk kebaikan bersama. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Secara kesimpulannya, dua langkah tersebut dapat digunakan untuk mengatasi isu LGBT ini kerana ianya mempunyai kebaikan dan kekurangan tersendiri. Sebelum saya menutup perbincangan ini, ada apa-apa soalan dari pihak peserta? Assalamualaikum, nama saya Nurul Aina. Saya ingin bertanyakan, apakah cara lain dari cara yang dibentang oleh ahli panel yang dapat kita laksanakan sebagai rakyat Malaysia? Okey, terima kasih ya untuk soalan daripada Aina. Jadi antara langkah lain yang kita boleh laksanakan untuk mengatasi isu LGBT ini adalah dengan kita laksanakan kawalan yang lebih menyeluruh
untuk media sosial dan juga internet. Sebab apa? Dari sumber-sumber inilah pengaruh LGBT ini datang dan kebanyakannya daripada luar negara. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nasuha. Saya ingin bertanya pendapat, apa pandangan ahli panel mengenai seorang gay atau lesbian yang ingin kembali ke jalan yang benar tetapi takut dihukum oleh masyarakat? Terima kasih. Terima kasih saudari Nasuha atas soalan yang diajukan. Seperti yang kami perincikan sebelum ini, kita perlu mendekati golongan ini secara berhemah, bermaksud menggunakan pertuturan yang baik dan membantu mereka menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi. Boleh diambil contoh daripada Ustaz ABDU yang menyantuni golongan ini di lorong-lorong, atau seorang maksiat yang akhirnya membawa mereka untuk berubah tanpa perlu bimbang pandangan orang di sekeliling. Kita tidak mahu hanya menggunakan undang-undang kerana kelompok ini perlu didekati untuk kita memahami apa masalah yang melingkari hidup mereka dan bagaimana kita boleh bantu mereka supaya kembali ke fitrah yang Allah jadikan antara lelaki dan perempuan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada peserta yang sudi bertanyakan soalan dan para panel yang sudi hadir pada malam ini untuk membahas tentang langkah mengatasi isu LGBT ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengundur diri. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.